Assalamualaikum rakan penyampai daerah Tutong, Masdi, Dr. Haji Sabrini. New berita, Masdi. Alhamdulillah, mudahan lurus sebutan atau. Masdi, silakan jawapannya apa tu, Masdi? New berita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya rasa jawapannya Jia Gala. Jia Gala. Itulah insya-Allah mungkin. Jia Gala. Baik-baik saja. Baik, alhamdulillah. Ya. Saya sebenarnya baru pertama kali Sama-sama mencuba ni belajar. berbahasa-bahasa Tutong, bahasa Melayu. Cukup menarik sekali sebenarnya. Negara kita ini sungguhnya kaya dengan pelbagai bahasa, unik sekali. Alhamdulillah. Betul. Dan Ya, setiap etnik ini sekali. mempunyai adab resam dan begitu juga bahasa-bahasa etniknya, Mazdi ya. Baik ni untuk Mazdi sendiri, bagaimana keadaan cuaca di Pekan Tutong pada pagi ini? Alhamdulillah keadaan cuaca pada saat ini dalam keadaan yang baik dan juga ingin saya kongsikan ya, Ya. Dini dan juga Serina. Sebab saya ni mungkin generasi barulah, jadi lidah tu masih karas kan bertutur bahasa puak-puakan ni. Ada satu perkataan bahasa Tutong yang saya benar-benar pelajari sebab ingin juga saya kongsikan sedikit lah sebab masa saya masih lagi baru, kita ada rakan setugas kita bernama Faris. Jadi Faris ni selalu bertanyakan soalan-soalan mengenai dengan bahasa-bahasa etnik inilah. Jadi saya pelajari bahasa ini ataupun perkataan ini iaitu Indo-Jai Manja untuk membalas soalan daripada Faris ni. Indo-Jai Manja. Ya, kalau Indo-Jai Manja tu ia bukan soalan, ia merupakan jawapan ataupun kepada kenyataan ya. Indo-Jai Manja. Anda saya tahu. Anda saya pandai. Ya, betul sekali. Indo-Jai Manja. Jadi seronok sebenarnya walaupun kita ni indah fluent, indah fasih tapi sedikit sebanyak mengetahui bahasa-bahasa etnik itu nyaman rasa hati ya, lega rasa hati kita ni. Baik, apapun ni saya sendiri pun dah fasih kan berbahasa Tutong, takut ada yang dah faham jadi karang Majdi. Kita akan serahkan dulu untuk Majdi bersama dengan rakan kita penonton kita ni untuk berkongsi bahan dari daerah Tutong. Silakan. Silakan Majdi. Baik, terima kasih kepada rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada ada penonton. Alhamdulillah kita bersua pada hari Jumaat ini, penghulu segala hari, bagi berkongsi informasi yang ada kami terima pada hari ini dan kita kongsikan satu info terlebih dahulu di sini. Yang mana pada esok 27 November 2021 akan diteruskan lagi pembayaran pencen perkhidmatan, pencen turunan, balu dan tanggungan secara pandu lalu ataupun drive-thru bagi daerah Tutong. Ia diadakan di tempat letak kereta Kompleks Sukan Tutong dari jam 7.30 pagi sehingga 2 petang. Jadi kepada auda yang belum mengambil pencen habis kita, diingatkan untuk sentiasa membawa kad pengenalan asal auda. Dan hanya Bro Health berwarna hijau dan kuning sahaja dibenarkan dan sentiasalah memakai sungkup muka. Bagi auda yang berwakilkan, hendaklah membawa borang surat wakil yang lengkap, membawa kad pengenalan asal yang berwakilkan dan juga membawa kad pengenalan asal yang diwakilkan. Itu ada satu info mengenai dengan pembayaran pencen perkhidmatan, pencen turunan, balu dan tanggungan yang akan diteruskan lagi pada esok 27 November 2021. Dan untuk seterusnya pula, mari kita ikuti bahan yang kami sediakan untuk hari ini. Bantu-membantu adalah amalan yang mulia. Meskipun kita tidak dapat membantu semua orang, tetapi semua orang pasti dapat membantu seseorang. Inilah antara prinsip kehidupan yang dipegang oleh personaliti kita pada bahan kali ini, Babu Husna binti Abdullah. Beliau merupakan seorang pesara anggota beruniform dan berusia lingkungan pertengahan tahun yang juga merupakan seorang atlet veteran negara yang aktif mengikuti kejohanan-kejohanan sukan olahraga. Namun kini, beliau lebih aktif memfokuskan kepada melakukan kerja-kerja kesukarelawanan. Menyentuh sedikit mengenai sukarelawan, beliau sudah pun aktif sejak berusia belia lagi, iaitu semasa masih lagi berkhidmat bersama Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB. Dan setelah bersara, aktiviti-aktiviti yang diungkahkan oleh badan-badan sukarelawan maupun secara sendiri, beliau tetap giat aktif mengikutinya.
Boleh dikatakan Babu Husna ini seorang yang workaholic, iaitu seorang yang kuat bekerja. Ini juga mungkin pengaruh daripada latar belakang beliau sebagai seorang bekas pesara tentera dan atlet. Jadi Babu, ingin kami mengetahui apa yang mendorong Bis Babu Ani untuk kekal aktif dalam sukarelawan ini. Bagi Babu sendiri, yang mendorong Babu untuk terus aktif menjadi sukarelawan ini adalah keluarga sendiri juga. Selain Babu, suami dan anak-anak juga aktif dalam sukarelawan. Selain itu juga untuk mengisi masa lapang dengan melakukan kerja-kerja kemasyarakatan dan kebajikan. Ini sebagai kerja amal Babu juga untuk ingatan orang ramai. Sudah Babu indah ada lagi, sekurang-kurangnya ada juga akan dikenang jasa baik kita ni kepada orang. Sebaiknya jadi ikutan orang ramai juga atas kebaikan dan yang kita ni lakukan. Babu memang aktif dari dulu, sudah sejak Babu masih keraja. Babu sudah aktif membuat keraja-keraja secara sukarela. Boleh dikatakan dari damit sudah Babu ada naluri kejiwaan seorang sukarelawan atau. Nya orang bukannya suka-suka duduk diam-diam. Kalau ada keraja, Babu kan cari keraja macam tolong memesin rumput di tepi-tepi jalan. Ada juga Babu membantu mengecat rumah orang kalau ada keraja-keraja yang memerlukan sukarelawan. Memang Babu kan ikut untuk membantu. Masa ini Babu juga salah seorang ahli sukarelawan suka tutung sejak tahun 2015. Ahli awal lah tu sukarelawan MPK Kiyudang sejak 2012. Pengawas kejiranan Kampung Kiyudang juga dari tahun 2012. Dan lain-lain keahlian juga yang ada Babu mendaftar. Tambah Babu Husna lagi apa jua jenis pekerjaan yang kita ingin lakukan, yang penting adalah niat. Niat mesti betul dan ikhlas, tanpa mengharapkan apa-apa balasan, melainkan balasan pahala daripada Allah Ta'ala semata-mata. Selagi mempunyai kudrat dan sihat tubuh badan, selagi itulah beliau akan terus menyumbang bakti dari segi masa dan tenaga dengan menjadi seorang sukarelawan. Jadi Babu, di era pandemik ini, apa yang membuat Bis Babu kuat untuk tampil membantu menjadi sukarelawan? Dan di mana saja tu Bis Babu menjadi sukarelawan tersebut? Di era pandemik ini yang membuat Babu kuat untuk tampil membantu sebagai sukarelawan, bila mana Babu melihat para peranlina memerlukan bantuan para sukarelawan dalam melakukan apa juga tugasan-tugasan yang diberikan. Jadi Babu prihatin, selagi Babu mampu buat, Babu akan buat. Umur itu bukan menghalang bagi Babu, kerana selagi bertenaga, sihat tubuh badan, Babu akan terus berbakti indah kira kepada negara, masyarakat, sekeliling atau siapa saja. Sebagai sukarelawan senior, Babu suka berkongsi pengalaman bersama anak-anak belia ketani yang sama-sama jadi sukarelawan. Kirakan Babu ani sebagai pembakar semangat bis dorang. Kalau Babu boleh buat, indakan para belia indah boleh lakukan juga. Apa saja kebolehan itu, tunjukkan saja cara yang terbaik. Yang penting apa juga yang dilakukan itu perlu sabar. Apa-apa yang dilakukan perlulah bersistematik. Babu pernah menyertai sukarelawan di kompleks sukan, menyediakan dan mengantar barang makanan kepada orang yang sedang menjalani kuarantin di rumah kediaman masing-masing. Selain itu, di bangunan BKKT mempacking makanan kering bagi program Tutung Care untuk peranlena. Sama di bangunan sukarelawan Tutung Suka sebagai penyelaras bagi projek Sumbang dan Bantu. Sama juga sebuah program di bawah pengendalian Tutung Care. Tidak dinafikan setelah bersara pelbagai kegiatan boleh dilakukan tanpa ada kekangan masa. Namun kesihatan perlu juga dijaga.
Bagi Babu Husna, sudah menjadi rutin beliau untuk mengamalkan pemakanan yang sihat seperti memakan sayur-sayuran di samping membanyakkan meminum air kosong dan tidur yang cukup. Itu adalah kunci kepada beliau kekal sihat dan aktif dalam menjalankan kegiatan beliau setiap hari. Baik Babu selaku seorang sukarelawan senior, mungkin boleh kongsikan juga kepada orang ramai di luar sana, khususnya para belia, untuk sama-sama berganding bahu berbakti kepada negara, mungkin dalam bidang sukarelawan. Bagaimana Babu? Apa yang dapat Babu kongsikan kepada orang belia di luar sana, selagi kita ni mampu untuk menolong, kita ni tolong. Jangan camah mata. Sukarelawan ni, kerja sukarela, kita ni dapat menimba banyak pengalaman dan banyak belajar erti kehidupan ni. Indah semestinya ada arahan baru kita ni buat. Tapi sukarelawan ni dengan sukarela membuat tugas tanpa arahan, tanpa gaji. Ada masa kerja, tidak ada masa. Jangan dipaksa. Bagi kepahamanan Babu, konsep sukarelawan ini, kita ni membantu orang tanpa mengharapkan apa-apa balasan atau penghargaan. Yang Babu harap, semoga bila kita ni memudahkan pekerja orang lain, kerja kita ni akan dipermudahkan oleh Allah Ta'ala, insya-Allah. Yang penting niat atau ikhlas, jujur, amanah. Indah dapat sedekah duit, Babu sedekah tenaga Babu. Kerja sukarelawan ini kerja yang berkebajikan seperti contoh masa era Covid ini. Kerajaan banyak sudah membantu petani dengan membagi segala bentuk kemudahan. Jadi bagi Babu, ini juga masanya untuk petani berbakti kepada negara. Sama-sama bantu kerajaan, perbaik sedikit saja. Yang penting ikhlas dan sudah bervaksin lengkap ataupun penting untuk terlibat sama dalam aktiviti-aktiviti kesukarelawan.